yang masih lagi meneruskan kurniaan nikmat-nikmatnya kepada kita. Yang antara nikmat, kata para ulama menyebutkan apa mana nikmat, kurniaan Allah yang menyebabkan, yang membolehkan seseorang itu atau menyebabkan seorang hambanya makin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan nikmat. Alhamdulillah, Allah beri nikmat kita dapat sihat ruh badan, bangun daripada tidur dan dapat memulakan kehidupan kita ini dengan mentaati perintahnya yang fardu, dan seterusnya kita tambah lagi dengan amalan kita berada dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita seterusnya sampai akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, kita menyambung lagi bacaan kita dalam kitab Al-Yawaqitul wal Jawahir, balasan-balasan kepada pelaku-pelaku dosa besar. Dan kita dah sebutkan bahawa bab yang ketiga ini tentang balasan orang yang minum arak. Macam cerita dah kita dengar sebelum ini, keadaan-keadaan orang yang melakukan perkara dosa ini. Kalau kita sambung lagi dan lagi sabda Nabi SAW, maksudnya didatangkan orang yang minum arak itu pada hari kiamat dalam keadaan arak tergantung pada lehernya dan kecapi pada tangannya hingga ia disula atas kayu daripada api neraka. Kalau cerita dulu semerah padi tu cerita tentang disula. Macam mana kita gambaran kat dunia, sula pun tak boleh gambar dah. Ya, satu mengerikan. Kalau cerita tentang dulu, kalau pernah dengarlah cerita Arab, cerita Arab yang cerita tentang seksaan kepada orang-orang Islam semasa permulaan Islam di Makkah dahulu, bagaimana mereka ini disula oleh pembesar-pembesar Quraisy. Orang-orang Islam yang masuk Islam disula. Kita pun untuk gambar tu menjerit, ada nampak orang disula itu, jeritan itu pun menggambarkan mengerikan. Itu di dunia, apatah lagi kalau di akhirat nanti bukan setakat disula dengan besi dan sebagainya, tapi dengan api neraka. Ini gambaran-gambaran yang amat menyerikan. Kemudian malaikat menyeru, inilah si anak si Anu yang minum arak. Allah sebut pula nama dan juga nama bapa dia sekali. Anu, anak si Anu. Maknanya bukan diri saja disebut namanya. Gitulah, bapa-bapa kita semua jadi bapa, ada tanggungjawab untuk mendidik anak-anak kita. Nama kita akan disebut selepas anak-anak. Ya. Kat masa kan dalam talqin pun disebut nama kan. Ada yang sebut dengan bapa, ada sebut dengan mak, dua-dua sama, tak ada masalah tu. Tak ada pula kita berbalah kenapa sebut nama mak, kenapa sebut nama bapa, tak ada masalah apa. Maka terbitlah daripada mulutnya bau busuk. Kemudian orang-orang di padang mahsyar melontarkannya. Kemudian malaikat Zabaniyah melontarkannya. Dalam padang mahsyar lagi sudah disiksa. Malaikat pula baling kuat pada dia juga, melontarkannya dan membawanya kepada api neraka Jahannam. Malaikat Zabaniyah bawa orang minum arak ini ke neraka Jahannam. Maka tinggallah ia di sana 1000 tahun lamanya. 1000 tahun dunia, akhirat ya, bukan dunia. Kita kat dunia, mereka kita baru 67 tahun. Baru 60 tahun lebih lah. Kita dijajah 1511 sampai sekarang. Asalnya ada 1000 tahun, tak sampai lagi. Tak sampai lagi 1000 tahun. Cerita, bayangkan 1000 tahun tu lama. Di dunia itu kita dah rasa lama dah. Rasa lama dah 1000 tahun. Akhirat lagilah, berganda-ganda lah dia punya tempoh dia. Maka ia memanggil pula, hai dahaga aku. Ni siapa dia? Peminum arak ni kata, dahaga aku. Kemudian disuruh bawa kepadanya peluh daripada api neraka yang busuk. Peluh kita pun dah tak larat dah kita nak cium. Peluh kat dunia kan, bau busuk lah kamu ni, tak mandi. Bau peluh kita pun kita tak lalu dah nak cium, apatah lagi di akhirat nanti. Berapa kali ganda busuknya? Wallahu alam. Dan itu pula nak jadi minuman kepada orang yang minum arak tadi ke akhirat dalam neraka Jahannam tadi. Kemudian menghancurkan hingga menjadi abu. Minum saja bukan setakat hilang dahaga, badan dia pula hancur. Badan pula hancur. Seksa kan? Seksa sangat. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan manusia itu dibangkitkan dalam keadaan terbelenggu kedua tangannya pada tengkuknya dan kedua kakinya dirantai dan diheretkan rantai itu ke atas mukanya. Maknanya boleh gambarkan tangan terikat, kaki terikat dengan rantai besi sampai ke leher dia semua sekali. Tengok cerita TV tu, kalau ada kisah-kisah penjara kat Amerika tu kan, tengok macam mana. Saya pun tak tahu nama-nama ceritanya. Tengok kadang
tengok tak nampak kan. Nama-nama tajuk saya tak ingat. Cerita yang pesalah penjenayah yang ganas tu, tengoklah macam mana dirantai. Itu kat dunia pun kita rasa seksa nak jalan sebagainya, masih lagi bernyawa lah, masih lagi bernafas. Tetapi kalau ke akhirat dengan api, tak boleh gambar. Dan minumnya itu danur daripada api neraka yang bernama hamim. Hamim, air nanah yang menggelegak. Hamim. Mimma al-hamim ni sebutkan Al-Quran, disebutkan juga tentang air yang air mendadak mendidih, air yang menggelegak. Dalam air menggelegak busuk pula. Makanannya daripada zakum. Ini surah Al-Waqiah disebutkan. Hamim dan zakum ni ada surah Al-Waqiah ada sebut. Minumannya hamim, makanannya zakum. Ini saja makanan dan minuman orang neraka. Tak ada makanan lain. Itulah kita ni bila makan jangan tergelocoh, jangan rasa seronok sangat dengan makanan kat dunia ini. Ya betul lah. Kita kena makan dengan bersyukur pada Allah. Jangan berbangga dengan makanan yang kita ada. Nikmat yang Allah gunakan itu, subhanallah, itu nikmat yang ketika hari itu. Jangan mencaci makanan. Ini kebanyakan orang ada makan, lah ini je. Bertuah betul, pahit. Ini pula isi tak ada, kutuk habis makanan yang ada depan mata. Sedangkan itulah rezeki Allah kepada kita pada hari itu. Semalam kita makan sedap mungkin nasi ayam golek kan. Hari ni tengok telur masin dia. Telur masin tak larat, tak ada selera. Kalau makan dengan ayam golek baru sedap. Jangan dihina makanan yang ada depan mata, kerana itulah nikmat yang Allah kurniakan pada kita pada hari itu, yang telah tertakdir oleh Allah di Lauh Mahfuz. Sebab itu kita kena syukur apa yang ada depan mata. Janganlah komplain. Mesti komplainnya. Sebab apa? Dalam neraka tak ada makanan lain. Kena fikir, ya Allah, alhamdulillah boleh makan lagi, boleh kenyang lagi. Kalau kat neraka tak ada dah. Makannya zakum, hamim. Zakum, hamim. Makannya zakum sahaja, iaitu buah zakum, seperti mana buah kepala, seperti gambarannya lah seperti kepala syaitan. Zakum, apa benda zakum? Tak ada Rasulullah. Ada orang Arab kata gambarannya macam kepala syaitan. Kepala syaitan macam mana tak tahu. Warna ngeri lah sangat makanan zakum tu. Itu saja makanan, minumannya yang itulah menggelegak. Air nanah menggelegak. Jadi kat dunia ini apa yang ada alhamdulillah. Ya, kalau itu ikan masin pun alhamdulillah masih lagi sedap nak dimakan. Tapi sebenarnya ikan masin lagi sedap daripada ayam goreng sekarang. Ikan masin ni semua mahal dah sekarang kan. Ikan pun mahal. Ikan temenung pun dah tengok, menung tengok. Tengok ikan temenung, menung tengok Nabi. Dulu ikan temenung RM3, RM4 tu masa dulu-dululah masa saya kecil. Kalau nak paling mudah, pergi kedai tu beli ikan temenung. Itulah makanannya. Sebab paling murah. Hari ni ikan temenung, subhanallah. Ikan cincaru pun kalah. Kan? Okay. Kemudian dipakaikan kedua kasutnya daripada api neraka. Kasut api neraka kita dah tahu dah. Kasut dari api neraka, otak menggelegak. Dia kata yang mendidihkan otak sampai kepada telinga dan gerahamnya. Mendidih otak keluar semua sekali. Ya Rabbi, tak ada gambar. Jom tengok otak kita macam mana. Baru ni raya ni minggu lepas ada kenduri, satu sahabat kenduri menikahkan anak dia, pergilah tengok. Dia kata, Ustaz, ni yang saya cerita. Siapa dia? Saudara sepupu dia yang ada masalah di otak, dia belah lah. Kita tahu kan dia belah. Ini sebelah kempis. Dia kata, ni Ustaz yang saya ceritakan. Tapi alhamdulillah lah, dia sihat. Ya Allah tuan-tuan, tak boleh gambar kan, otak tu dibelah, dibuka, kempis je, dia nipis je, memang lembik begitu je. Mana tengkorak tu dah tak ada dah. Sebab ada masalah kepala, masalah otak dia. Tengok dia pun kita dah ngeri dah. Itulah otak yang, bayangkan tuan-tuan dia, otak ni keras, menggelegak. Tak boleh gambar. Tak boleh gambar. Besok hari korban korban, ada korban kan? Cuba belah kepala lembu tu, kita tengok otak lah. Nak keluarkan otak lembu tu pun seksa. Antara kerja saya itulah melapah kepala. Yang lain-lain orang tak bagi melapah kepala kan. Tengok otak lembu, otak nak buka otak tu. Tengok, inilah gambaran ya Allah. Allah bagi kita tunjuk. Ini otak lembu yang tak ada apa-apa fungsi. Sebab apa? Dia hanya sebagai otak sahaja. Tapi manusia di situlah letaknya tempat pemikiran. Yang tak nampak lah, yang zahirnya tu otak macam tu lah, berserabut dengan neuron-neuron yang ada. Tetapi hakikat di situlah Allah letakkan sebagai letak, nak kata gambaran akal kat situ. Tapi yang tak nampak lah akal tu. Dan itu menggelegak.
Maka jatuhlah segala isi perutnya atas dua kakinya. Dahlah minum, jatuh, habis. Semua isi perut pun juga habis. Punyalah dahsyat minuman dalam neraka ini. Kemudian ditaruh ke dalam peti bara api neraka 1000 tahun lamanya. Dah dalam seksaannya, ya Rabbi. Ini seksa bertimpa-timpa ni bagi orang yang minum arak. Peti itu sampai mulutnya dan mengalirkan pipinya. Peti itu sempit. Peti itu sempit dan mulutnya itu mengalirkan nanahnya dan sambil berkata, peti dah letak dalam peti pula, dah kena seksa dalam peti pula. Dia pun berkata, wahai Tuhanku, api neraka telah memakan dagingku, maka memang keraslah seksaan bagi orang yang minum arak dan tuak ini. Ya Allah, habis. Menangislah tiada dikasihani dan ia memanggil pihak api neraka tetapi tiada jawapan. Kemudian ditaruhkan atas kepalanya kopiah daripada api neraka. Kita pakai kopiah yang ada ni, alhamdulillah. Besok orang neraka pakai kopiah yang pakai daripada api pula. Kemudian malaikat menaruhkan ke dalam wadi. Wadi ni maknanya lembah. Nama wail, wadi ke dalam wadi wail neraka jahanam lah, namanya nama neraka wail, di dalam neraka jahanam. Wadi namanya wail dalam neraka jahanam. Dalam neraka jahanam ada lembah, oh, subhanallah. Dan gambarkan kepada kita seksaan api neraka bertimpa-timpa. Bukan satu ya, timpu. Ini baru cerita bab arak ni. Kalau orang tu berzina, lain pula kisahnya. InsyaAllah kita dah sebutkan sebelum, akan sebutkan tentang berzina lagi. Kalau orang tu pun judi, ada lagi seksa yang lain. Dia berganda bukan sekali harum macam kat dunia ni seksaan dia. Kalau seksaan kat dunia, kalau hukuman kesesaan, kesalahan kat dunia 2-3 tempat, okey, hukuman dijalankan serentak. Kadang-kadang begitu kan, okey kita baca tu, hukuman 3 tuduhan, 3-4 tuduhan, okey, hukuman dijalankan serentak. Maknanya satu hukuman untuk 3 kesalahan. Akhirat tak. Satu persatu. Sebab itu Imam Syafi'i menyebutkan, dia kata pandangan dia ialah wajib bagi seorang manusia itu bertaubat al-fasl bil fasil, maknanya asing-asing. Asing-asing. Dosa ini saya bertaubat, ya Allah, dosa ini saya bertaubat. Tapi Imam Malik kata harus untuk kita menjamakkan taubat kita. Ya Allah, ampunkan semua sekali dosa kita. Jadi alhamdulillah lah ada pandangan begitu. Kan kita mudah ambil yang memudahkan kita. Okey. Mana tadi? Wadi Wail adalah sebuah wadi yang amat keras keseksaannya dan terlebih banyak rantai dan ular besar dan kalanya. Maka tinggallah ia di dalam wadi itu 1000 tahun lamanya. Kemudian ia menyeru dengan namanya, wahai Muhammad. Dulu 1000 tahun pula dalam tu, kemudian bersebut, wahai Muhammad, sebut Nabi kita. Maka Nabi Muhammad SAW mendengar seruannya. Allah takdirkan Nabi Muhammad dengar. Lalu ia bersabda, wahai Tuhanku, aku mendengar suara seorang lelaki daripada umatku dalam api neraka jahanam. Subhanallah. Satu lagi gambaran betapa nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sekiranya dia ini minum arak, melakukan dosa besar, tetapi ada iman dalam hati, masih lagi ada hubung kait dia dengan sebagai umat Nabi Muhammad. Maka dia pun menyeru, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Nabi Muhammad dengar. Jangan kita pula jadi golongan sebegini. Sebab itu kat dunia banyakkanlah kita berselawat kepada Nabi SAW. Jangan tinggalkan sunnah. Buatlah sunnah Nabi yang semampu mungkin. Jangan hina Nabi, jangan hina sunnah Nabi. Banyakkan sunnah yang kita dah kadang-kadang kita anggap itu bukan sunnah. Yang mungkin saya nak kongsi tuan-tuan, baru ni kita diuji oleh Allah sebenarnya. Bukan ujian pun. Bagi saya tak ada ujian. Cuma beberapa pihak lah, contohnya anak-anak remaja, anak-anak muda yang mungkin tak mengalami. Jadi saya entah mengalami, tak ada masalah. Apa dia? Raya mengejut. Raya mengejut, bukan raya mengejut, tak ada istilah mengejut. Jangan gunakan istilah mengejut itu. Kenapa saya kata begitu? Sebab Allah dah takdirkan, dah diumumkan awal dah. Tak ada terkejut lah. Apa umumannya? Tarikh melihat anak bulan Ramadan, tarikh melihat anak bulan Syawal, tarikh melihat anak bulan Zulhijjah, sekian-sekian. Mana bila sebut dah tarikh, dah bagi tahu seminggu sebelum itu tarikh nak melihat, mana bersedialah besok pagi, kalau malam ini nampak, besok pagi raya lah. Apa mana terkejutnya? Tak ada istilah terkejut lah. Dan itu adalah sunnah Nabi. Tengok anak bulan itu adalah sunnah. Tapi sebabkan viral di Facebook dan sebagainya, menghina sampai melihat anak bulan itu sebagai momokkan satu gurauan, satu macam-macam lah disebutkan, tak sesuai nak sebut kan.
Tak ada istilah mengejut, tak ada. Tak ada. Bila raya besok macam mana ni? Allah apa ni? Sedangkan itu adalah syariat dah. Dulu tak ada kan? Dulu kita kalau 29 hari bulan tengok anak bulan, tunggu je esok raya tak? Raya tak? Oh raya. Alhamdulillah. Tak raya, tak apalah, puasa. Raya lusa. Tapi hari ini dia kecoh satu dua. Raya mengejut, apalah apa sebagainya. Ini satu benda yang perlu dibetulkan balik. Sebab tak ada istilah mengejut pun. Dah bagi tahu awal. Patutnya kira lah. Kita dah raya, dah satu Ramadan dah raya tahu dah. Satu Ramadan tu dah kita puasa dah. Makna kira lah 29 hari. 29 hari tu bersedia. Sebabnya puasa dalam bulan Hijrah sama ada 29 atau 30. Itu je, tak ada 31 dan tak ada 28. 29, 30. 29 tengok malam tu. Anak-anak bulan ada tak? Ada. Jadi esok ganti bulan. Habis cerita. Tak ada masalah apa pun. Tapi kita sebabnya kita dah viral, dah biasa. Terbiasa dah, tengok anak bulan ada lusa raya. Lusa raya. Bila Allah takdirkan nampak anak bulan, gelabah habis. Dan satu lagi, kita ini terbiasa dengan adat bukan ibadah. Terbiasa dengan adat. Adat lebih utama daripada ibadah. Malam raya yang mana satu kita nak dahulukan? Malam raya untuk, kenapa kita berraya? Apa syariat Nabi? Malam raya disuruh untuk membesarkan Allah, bertakbir. Betul tak? Bertakbir. Alhamdulillah tahun ni kan kita semua dapat baliklah nikmat Allah yang telah ditarik sekejap dari kita. Dulu 2 tahun tak boleh nak sembahyang raya ramai-ramai, tak boleh nak takbir ramai-ramai, tak boleh nak menziarahi, tak boleh, semua tak boleh. 2 tahun disebabkan Covid, maka Allah uji kita. Nikmat itu ditarik sekejap. Maka Allah kembalikan pada tahun ini, maka kita kena syukuri nikmat itu dengan gunakan sebaik-baiknya. Caranya ialah ikuti syariat. Itu mudah. Tapi dah sebab diuji sekejap, malam raya tak ada takbir. Kenapa tak ada takbir? Takbir adalah kat masjid, kat surau tu adalah. Yang ada. Itu lepas sembahyang. Yang lain tu pergi mana? Lepas tu sibuk cari lemang. Sibuk buat ketupat. Kenapa? Besok nak raya. Kenapa nak? Tak ada lemang, tak ketupat, tak macam raya. Subhanallah. Adakah dalam raya itu mesti ada ketupat dan lemang? Rukun raya lemang ketupat ke? Bukan. Malam raya kita kena lahirkan kesyukuran kita kepada Allah untuk membesarkan Allah. Sebab itu takbir itu sunat bertakbir daripada masuk maghrib sampai sembahyang raya. Kenapa? Itu nak gambarkan rasa syukur kita kepada Allah sebab kita dapat selesaikan tugasan kita dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan sebulan itu kita dapat menghapuskan dosa kita, ditambah dengan bayaran zakat yang wajib kepada kita. Tapi sebabkan kerana terkejut, buat terkejut, isi saya balik sembahyang maghrib, lepas sembahyang buka balik kejap, bang raya esok. Nah kenapa? Raya lah. Macam mana? Katakan raya. Apa tak ada tak apa. Buat apa? Saya kata buat apa? Sibuk-sibuk. Raya lah macam mana? Apa yang ada? Itu je lah. Habis ketupat, besok kita masak. Lepas sembahyang raya kita masak. Apa salahnya? Tak ada masalah apa kan? Itu lah tuan-tuan. Uji sikit je tu. Baru sikit, banyak lagi. Okey tuan-tuan. Jadi, balik tadi. Nabi Muhammad ni, saya kembali. Dia menyeru, ya, itu saya sebutkan tadi, bersyukur kita sebagai umat Muhammad, jangan sampai kita, pastikan kita sentiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi. Okey. Baik. Jadi Nabi Muhammad kata bila dengar suara ya Allah, aku dengar suara seorang daripada umat aku dalam neraka jahanam. Maka Allah kata apa? Allah berfirman maksudnya, orang yang minum arak itu ketika dalam dunia dia tiada bertaubat. Dia dengar suara itu, tapi ingat wahai Muhammad, itu bukan umat kamu. Kenapa? Dia minum arak kat dunia tapi tak taubat. Itu dia. Maka sabda Rasulullah SAW kata apa? Siapa yang ada di dalam hatinya 100 ayat daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan dituangkan arak, maka ia datang pada hari kiamat, tiap-tiap huruf daripada Al-Quran itu membawa bicara dengan katanya, aku bicara di hadarat Allah Ta'ala, dan siapa yang bicara dengan Al-Quran, maka orang itu sebenarnya telah binasa. Orang yang ada ayat Quran dalam diri, mana hafal Quran ke, dia faham Quran ke dan seumpamanya, tapi minum arak, setiap satu huruf daripada Al-Quran akan jadi saksi kepada Allah tentang perbuatannya di dunia. Sebab dulu kamu dah Islam dah ikut Islam dah dan sebagainya,
tiba-tiba minum arak. Allah, dan tak taubat pula tu. Ini kita bimbang. InsyaAllah mudah-mudahan ya, umat kita ya, di luar sana yang melakukan perkara ini dibukakan hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dipanggil oleh Allah. Baik, satu cerita dan satu riwayat yang diceritakan daripada Abdullah Uzair Al-Madani. Katanya, pada suatu hari aku telah pergi ke sebuah masjid. Tiba-tiba aku dapati beberapa orang perempuan sedang menangis di tengah jalan. Seorang ulama, Abdullah Uzair Al-Madani ini, At-Tabi'in. Tabi'in ini lalu pergi masjid. Pergi masjid tengok ada segelumpuran perempuan menangis di tepi jalan. Okay. Maka aku bertanya kepada mereka, apa khabar engkau wahai orang-orang perempuan? Kenapa kamu menangis wahai orang perempuan? Maka jawab mereka, pada kami seorang lelaki yang sakit dan hampir mati. Ni dalam lagi keluarga kami seorang ni sakit nazak nak mati. Dia kata, kami menangis ni kenapa? Dia kata apa? Kami telah menyerunya berulang-ulang kali supaya ia mengucap kalimah la ilaha illallah, tetapi tidak mengatakannya. Kami sedih. Orang lelaki yang keluarga kami ini, salah seorang keluarga kami ini nazak, dan kami dah menyeru, dah talqinkan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia tak nak sebut. Tuan-tuan, satu bala besar kalau berlaku depan mata kita. Ya. Sakit, anak kita jatuh, cedera sikit sana sini, itu bukan bala besar. Dia boleh sembuh insya-Allah. Kalau leukemia contohnya lah, ada cucu saudara sedang rawat dia di UKM. Dia memang ujian kepada mak bapak mereka, termasuk keluarga kami jugalah. Sebabnya anak saudara saya pun tu lapat dengan kami. Duduk sekali dulu masa kecil-kecil dulu, sekali dengan kami. Ujian pada kami lah. Tetapi usahalah untuk berubat. Alhamdulillah dia ada progres. Tapi kawan dia sebelah katil meninggal 2 hari lepas. Ini mungkin kita risau kan. Ujian tak apa. Ujian itu kalaulah dia tak akan meninggal dunia, dia akan syurga. Itu contoh ujian. Maknanya insya-Allah ada usaha kita boleh sembuh, ada perkembangan positif, insya-Allah sembuh. Tapi bala besar apa dia? Bila ada di kalangan keluarga kita nak meninggal dunia tapi tak dapat mengucap kalimah syahadah. Jangan fikir mudah. Kerana apa? Kalaulah dia tidak dapat mengucap kalimah syahadah, tuan-tuan, apa tandanya? Tandanya Allah tak redha. Tandanya Allah murka. A'udzubillah min zalik. Kalau disuruh tak juga mengucap, disuruh tak nak mengucap, disuruh tak nak mengucap. Kisah Al-Qamah kita tahu, tuan-tuan, kan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke tahap Rasulullah perintahkan untuk cari kayu api untuk bakar kerana tak dapat mengucap kalimah syahadah. Ini yang kita nak, yang sepatutnya kita fikirkan. Kalau ada di kalangan sahabat keluarga kita nazak nak meninggal, disuruh mengucap tak dapat mengucap, subhanallah, ini bala besar. Kenapa? Ditakdirkan Allah, na'udzubillah min zalik, kita tak mohon jauh daripada Allah. Ditakdirkan Allah, kalau betul-betul dia tak mengucap, dan ditakdirkan Allah hatinya nanti ada iman. Dalam dunia kita bersama dia, kita nampak dia meninggal dunia, tapi di akhirat nanti kalau ditakdirkan Allah betul lah dia ini tidak ada iman dalam hati, dia akan neraka jahannam, wa'iyyazubillah min zalik, dan tak akan jumpa sampai bila-bila. Itu yang kita fikir. Sebab tu yang kita fikir, subhanallah. Kadang-kadang kita lah ujian-ujian yang selain dalam dunia, kalau sekiranya lepas itu ada harapan sembuh, yang kita usahakan, insya-Allah itu ujian yang kecil. Tapi ujian yang besar ialah apabila daripada kalangan keluarga kita tak dapat mengucap kalimah syahadah. Kerana berpisah sampai bila-bila tak akan jumpa. Ditakdirkan Allah kalau dia dosa tapi ada iman, insya-Allah dia akan ditakdirkan oleh Allah masuk syurga. Ini mudah-mudahan dah. Dia katakan ni, tak boleh mengucap la ilaha illallah. Kemudian aku masuk melihat orang sakit ini dan aku mengajarkannya kalimah la ilaha illallah. Ya. Abdullah Uzair ini pun masuklah dalam rumah mereka. Ajar lagi la ilaha illallah. Allah, tuan-tuan, kalimah yang sangat mudah untuk disebut tapi tidak semudah yang kita fikirkan apabila tidak dapat izin Allah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, ada 3 huruf sahaja. Alif lam ha. Alif lam ha, la ilaha illallah. 3 huruf sahaja. Dan 3 huruf ini, tuan-tuan, kalau sebut kalimah la ilaha illallah ini tidak memerlukan gerak rahang kita. Tidak memerlukan gerak rahang kita ni. Dia hanya memerlukan gerak lidah sahaja. Kalimah lain semua memerlukan lidah dan rahang. Tetapi kalimah la ilaha illallah tidak memerlukan gerak tulang. Dia hanya gerak
lidah sahaja. Tetapi adakah semudah itu yang kita fikirkan kalau Allah tak izinkan? Ini dia. Subhanallah, bibir kita gerak. Alhamdulillah, bibir kita gerak, rahang kita gerak. Allahu Akbar, bibir kita gerak, rahang kita gerak. La haula wala quwata illah, lagi banyak gerak. Astaghfirullah, gerak lidah dan gigi. La ilaha illallah, tak gerak. La ilaha illallah, rahang tak gerak, hanya lidah turun naik sahaja. Inilah. Ajar berulang-ulang, tiada mahu mengatakannya. Ulang tak mengatakannya. Dan aku ulang-ulangkan, kemudian ia membuka kedua matanya. Dia suruh banyak kali, dia pun buka mata. Lalu mengatakan kalimah kafir. Dia sebutkan, aku bukan orang Islam, aku kafir. Dia kalimah kafir. Dan melepaskan dirinya daripada agama Islam. Maknanya, bila sebutkan kafir saja, aku bukan Islam, habis dia. Kalimah itu yang terakhir keluar daripada mulutnya. Maka dia itu bukan orang Islam. Kemudian keluarlah nyawanya, maka matilah ia. Na'udzubillah min zalik. Allah, gambaran yang sangat mengerikan sebenarnya. Di saat meninggalkan dunia, dia tidak mengaku dia sebagai orang Islam. Allahu Rabbi. Okay. Kemudian aku pun keluar dari rumahnya dan aku panggil sekian orang yang ada di situ. Dia panggil balik. Panggillah segala pergi rumah, panggillah orang di situ, mungkin ahli keluarganya. Wahai sekalian keluargaku dan sanak saudaraku, janganlah kamu sembahyangkannya. Abdullah Uzair kata, panggil orang yang ada kat rumah tu, jangan sembahyangkan mayat ini. Kenapa? Dan jangan kamu tanamkan pada perkuburan orang Islam. Agak-agaknya kalau berlaku, macam mana nak buat? Susah Jadi fitnah sangat besar. Ujian yang sangat besar kepada orang yang di situ dan seluruh masyarakat. Tapi kita alhamdulillah Allah tak tunjuklah sedemikian rupa kan. Okay. Sebab apa? Dia dah sebutkan keluar. Dia sebut secara zahir. Kalau kita bacakan kata-kata ini, dia sebutkan secara nyata bahawa dia bukan orang Islam sebelum mati. Maknanya dia kafir. Agak-agak tuan-tuan nak tanam kat mana? Jadi Abdullah bin Uzair kata, jangan sembahyangkan orang ini, jangan tanam di tanah perkuburan Islam. Kenapa? Kerana sungguhnya ia mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir, keluar daripada Islam. Ini dia bahayanya. Dan aku bertanya, isi rumahnya, bagaimana keadaan amalan orang ini? Bilalah disebut keadaan ini berlaku, maka Abdullah bin Uzair pun tanyalah pada keluarga, kenapa jadi macam ni kepada si mati ini? Apa jawabnya? Maka mereka menjawab, kami tiada mengetahui suatu dosa baginya melainkan ia minum arak dan tuak. Tak nampak dia buat dosa lain. Dia tak buat dosa lain. Satu je dia buat dosa, iaitu minum arak ya. Maka dihilangkan oleh Allah Ta'ala imannya sebab minum arak dan tuak. Hilang iman. Kenapa? Menghilangkan akal. Kesalahan minum arak salah satu daripada kesalahan hudud yang telah ditetapkan oleh Allah hukumannya, iaitu 40 rotan. 40 rotan. Jadi kenapa? Dia salah satu kesalahan besar kerana dia menghilangkan akal. Minum arak boleh menyebabkan hilang akal. Akal itu anugerah Allah yang sangat besar dan hanya ada kepada manusia dan juga jin. Tidak ada kepada makhluk-makhluk lain. Makhluk lain tidak ada akal, binatang tak ada akal. Walaupun orang kata malaikat apa ada dolphin tu boleh berfikir dan sebagainya. Tak ada. Dia hanya fitrah semula jadi yang Allah berikan dia ulang-ulang dia fahamlah. Tetapi tidak ada akal. Yang hanya ada akal hanya manusia sahaja. Hayawan tidak ada akal. Dan di sebanyak ilmu mantik sebutkan membezakan manusia dengan haiwan ialah akal. Bezakan manusia dengan akal sahaja. Manusia dengan binatang akal je, tak ada lain beza dah. Makan ada, nafsu, nak berkaba, nak berpasangan sama ya, dan sebagainya. Tetapi yang membezakan hanya akal sahaja. Dan satu riwayat daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, maksudnya apabila bertaubat seorang hamba, bertaubat ia mati, maka beberapa malaikat membawa rohnya naik ke langit. Kalau seorang hamba itu berdosa kemudian dia bertaubat, lepas dia bertaubat dia mati. Ini keutamaan taubat. InsyaAllah kita akan sebutkan tentang keutamaan taubat. Taubat ini sangat penting dan kita perlu sentiasa bertaubat sebab kita sentiasa terdedah dengan dosa dan kesalahan setiap hari. Banyak mana wallahu alam boleh buat catatan lah, buat senarai list semakkan
apakah dosa kita hari ini satu persatu. Banyak sangat kalau nak fikirkan. Ustaz, saya tak ada dosa. Itulah dosa paling besar sebab tak sedar diri. Orang manusia, namanya manusia, dia tetap akan buat dosa. Namanya pun manusia, dia tak lupa. Namanya manusia. Dia tetap melakukan kesalahan. Al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Tapi dia mati dan bertaubat. Apa akan berlaku? Malaikat akan bawa rohnya naik ke langit. Para malaikat berkata, wahai Tuhanku, inilah hamba-Mu si Anu. Sebut nama lagi. Tuan-tuan bagi nama kita, sebab itu nama bagi nama anak yang baik-baik dengan panggilan yang baik-baik. Anak itu namanya penting. Bukan sekadar, sekarang nama glamour, macam-macam nama, pening kepala. Ya, tengok nama anak, ya Rabbi, 3-4 perkataan, pening. Dalam namanya susah nak sebut. Berat-berat nak sebut kan. Hari ini susah lah cari, tengok nama tingkatan 1 tahun ni, pening kepala tengok nama 3-4 perkataan kan, menyusahkan. Kadang-kadang nama pun tak ada makna. Lepas tu nama kita bagi mana yang ada makna. Bagi nama yang ada makna. Jangan nama yang salah. Lagi, hai si Anu, sesungguhnya ia telah ingat daripada kelupaan dan kelalaian pada firman-Mu. Dia kata, malaikat kata, wahai ya Allah, ni roh sipulan, namanya sipulan bin sipulan, dan dia ini telah bertaubat. Dia telah ingat balik. Yang dulu dia lupa daripada firman-Mu. Firman-Mu adalah perintah kamu ya Allah. Dia lupa, dia telah terbabas dan dia ingat balik dan dia bertaubat. Dan dia telah berdiri daripada hadrat-Mu dan merendahkan dirinya dalam keadaan menangis dan mengakui dosa dan kejahatan. Dia datang kepada kamu ya Allah, dia menangis, merayu. Inilah pengajaran kepada kita kalau bertaubat, segera bertaubat dan merayulah kepada Allah. Apa kata Allah ni? Allahu Rabbi. Tuan-tuan ya, kalau bertaubat saja Allah bagi jawapan apa dia? Wahai sekian malaikatku. Malaikat, hiasilah langit bagi kedatangan nyawa orang yang menyesal daripada dosanya. Allahu Rabbi, Allah punya tuan-tuan. Sekali taubat Allah terima semua, hapuskan semua dosa. Bukan setakat itu saja. Rohnya akan disambut oleh malaikat dengan keadaan diperhiasi laluannya berjumpa dengan Allah. Kata, wahai malaikat, hiasilah, dia kata, hiasilah langit bagi kedatangan nyawa orang yang menyesal dan dosanya. Langit ni dihiasilah semua sekali. Nak naik kita ke dunia, kita nak jumpa Allah akan naik langit kan. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit sampai langit 7. Kesemuanya itu akan dihias dengan secantiknya untuk sambut roh orang yang beriman ini. Subhanallah. Tak boleh gambar kan. Kita tengok pengantin baru, tengok kan laluan dia. Dari pintu dewan tu sampailah stage tu. Kan main lagi. Hiasan cantik kan dengan dia punya kapetnya cantik. Kompangnya, bunga mangga kan. Itu baru pengantin baru. Kalau belum rasa dulu, buat lagi sekali. Kalau rajin lah. Kalau rajin. Inilah gambaran. Kita pun nampak, ya Allah seronoknya. Baru ni kita pun kalau pegawai kerajaan dia nak pencin. Kalau kat sekolah tu ada sambutan meraihkan persaraan. Seronoknya. Dengan kain kapetnya dengan segala bunga dan sebagainya. Dengan sorakan orang anak murid kanan kiri. Baru ni rasa Ampang, pengetua baru pencin. Jadi boleh cerita bagaimana gambaran. Dia kata, Ustaz, terima kasih terharu saya, kata pengetua. Tak apalah, kami buat mana yang mampu. Itu pun seronoknya. Sampaikan menitiskan air mata orang yang dia raihkan. Saya nak kaitkan. Tak boleh kita gambar, ya Allah, kalaulah di dunia kita dapat satu sambutan yang sedemikian pun kita rasa terharu, rasa seronok. Tak boleh gambar, ya Allah, kenangan paling manis dalam hidup saya, Ustaz. Itu pun kita rasa seronok. Bagaimana keadaan kalau kita gambarkan langit dihias, tapi yang hias malaikat yang hias, bukan 100 meter 200 meter, tak. Itu laluan dari dunia sampai ke langit yang ke-7. Ini dia, Allahu Rabbi. Bukakanlah pintu taubatnya kerana aku menerima taubatnya. Subhanallah, Allah terima taubatnya. Kalau dia menyesal sungguh-sungguh, terima taubatnya. Allah Rabbi. Kerana bahawasanya nyawa orang yang bertaubat itu apabila ia taubat terlebih mulia padaku daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Tuan-tuan, orang yang bertaubat di sisi Allah dengan dosanya, menyesal dengan apa yang dilakukan,
Tak kiralah besar mana pun dia punya dosa, banyak mana pun dia dosa, tapi datang dengan penyesalan yang bersungguh-sungguh, taubatan nasuha. Allah kata, roh orang ini lebih mulia daripada isi langit dunia dan bumi. Isi langit dan isi bumi. 7 langit, 7 bumi itu tak boleh menandingi roh orang yang bertaubat kepada Allah. Subhanallah. Jadi kita ni, Allah dah tunjuk pada kita kemuliaan itu. Jangan sampai kita terlepas daripada peluang ini. Apa dia? Sentiasalah bertaubat. Sentiasalah bertaubat. Itu. Dan apabila ia mengkali taubatnya, berganda-ganda bertaubat, sentiasa bertaubat, bukan sekali. Dan dia berdiri dalam berbuat khidmat dan ketaatan, dan dia bangun buat apa yang Allah perintahkan. Lepas bertaubat, dibuat lagi amal, tambah lagi amal, tambah lagi amal. Aku gantikan solat kejahatan itu dengan kebajikan. Subhanallah. Mungkin ketika hidupnya itu dia ada buat kejahatan, buat itu, buat ini, dan dia pun menyesal dan dia bertaubat kepada Allah. Digantikan dengan lepas taubat, dia tinggalkan kedosanya itu, dia buat amal. Apa kata Allah? Kejahatan yang sebelum bertaubat tadi, Allah ganti dengan kebajikan. Seolah-olah orang ini tidak ada dosa apa-apa. Inilah dia power of taubat. Kuasa taubat. Subhanallah. Jadi inilah peluang yang Allah beri. Dan taubat ini ada di dunia sahaja, tidak ada di akhirat dah. Ada kat dunia sahaja. Lepas kiamat tak ada taubat dah. Dan taubat ini hanya ada sebelum nyawa di khalqum. Sebelum nyawa di khalqum ini, di gharghar. Pada Rasul sebutkan taubat diterima dengan 2 syarat. Yang pertama sebelum nyawa di khalqum ini. Yang kedua sebelum matahari terbit sebelah barat. Kita insya-Allah tak sampailah syarat yang kedua itu. Ya, matahari terbit sebelah barat. Sebab kalau gaya-gayanya lama lagi lah. Gaya-gayanya kalau Allah nak buat itu, wallahu alam, itu serah pada Allah, kuasa Allah. Tapi yang pertama tadi kita tak boleh tahu bila. Apa dia? Nyawa di halqum. Kita tak tahu nyawa kita bila ada di halqum. Hari ini kita berjalan, boleh bercakap, tiba-tiba terjelepuk jatuh. Hari ini telah makan, tengah makan, tersedak, terus meninggal dunia. Ada semua baring, tertidur terus. Ini pengalaman-pengalaman yang saya alami, bukan saya alami, keluarga saya alami. Antaranya sepupu saya sendiri. Lepas sembahyang zuhur, balik, dia minta pada isterinya, ni, urut sikit belakang katanya. Baringlah, menerap. Urut, tertidur. Isterinya gerak, bang, bangun. Tak bangun dah. Tak bangun dah. Maknanya ketika menerap tadi itu, dia Allah tarik. Sedangkan Allah Rabbi, kita tak tahu bila. Sedangkan tadi pergi sembahyang zuhur tadi. Sembahyang zuhur kat masjid. Masjid An-Nur, kampung Sungai Sambak. Sembahyang zuhur. Balik, pukul 2 lepas sembahyang tu balik kan. Tak baring, tak urut sikit. Urutlah. Urut tak ada. Ini contoh bagi kita tak tahu bila nyawa sampai halqum. Tengah bawa kereta, tiba-tiba apa yang berlaku, na'udzubillah min zalik. Terlanggar ke sana dan sebagainya. Ada orang langgar dari belakang sebagainya. Sempat. Dia nak mengucap dan sebagainya kan. Nyawa di situ, terus Allah sambut nyawanya. Jadi tuan-tuan, sentiasalah bertaubat tiap-tiap hari. Amalkan istighfar lepas sembahyang sekurang-kurangnya 3 kali. Mudah-mudahan itu salah satu daripada taubat kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 70 kali kan Rasulullah ajar kita, sekurang-kurangnya Rasulullah taubat 70 kali. 70 kali tuan-tuan, sebelum bangun tidur 10, lepas sembahyang subuh 10, Yalah 10, lepas sembahyang, lepas bangun tidur 10, lepas sembahyang subuh 10, lepas zuhur 10, sampailah sebelum tidur 10, cukup 70. Rasulullah tak suruh 70 kali serentak. Teman hadis tu kata, aku bertaubat pada Allah 70 hingga 100 kali sehari. Bukan maknanya duduk serentak 100 tak. Allah bagi, Rasulullah bagi gambaran, bukan serentak duduk astagfirullah, tak. Bila-bila masa, tak semestinya. Lepas sembahyang duduk seorang-seorang, istighfar sebelum zuhur sampai ke masjid, awal sembahyang tahajud masjid, buatlah istighfar lagi. Setiap lepas sembahyang sunat tuan-tuan, banyak kalilah kita istighfar insya-Allah. Jadi banyakkan taubat, sebab taubat itu menghapuskan segala dosa kita. Dan lagi sabda Nabi SAW daripada Ibnu Ammar radhiyallahu anhu, katanya, innallaha la'anal khamara wal 'asiraha wa mu'tasiraha
wa syaribaha wa saqiyaha wa hamilaha wal mahlumat wal mahmulah ilaihi wa bai'aha wa mustariyaha wa akila thamaniha. Rasulullah sebutkan dalam riwayat Ibnu Umar, katanya apa? Allah melaknat arak dan orang yang membuatnya. Arak itu, ain arak itu Allah laknat. Dan yang membuatnya, tak pulanglah buatan dari apa? Gandum. Tentang gandum, apa lagi? Anggur dan seumpamanya. Tu Malta. Malta tu tak ada tanda halal kan? Jual sama-sama dengan minuman-minuman bertenaga kononnya. Kat supermarket semua dia bariskan ke situ. Malta tak ada halal. Kenapa tak ada halal? Tengoklah siapa yang keluarkan produk by Unistarch. Samalah dia beradik, satu keluar ada kilang. Cuma tak ada alkohol. Adalah orang yang kata, boleh minum ustaz, tak ada alkohol. Yalah, tak ada alkohol. Dia fikir tak ada alkohol dia kerjanya kan. Siapa yang keluarkan? Kilang sama dengan arak. Carilah minuman lain, kopi banyak bertenaga juga kopi. Cari juga benda yang macam tu. Baik. Orang yang memerahnya, orang yang perah, tujuan perah itu untuk buat arak, memang dia pun dilaknat. Orang yang meminumnya, apatah lagi. Orang yang memberi minum, dia tak buat arak, dia tak perah, dia tak petik dan sebagainya, tapi dibagi minum. Ini waiter kat restoran dan sebagainya tu. Kat pub, dia tak minum. Dia tak minum, tapi dia bawa. Dia bukan jual, sebabnya dia bukan pemilik kedai, tapi dia bagilah minum arak, bawa minum arak. Yang membawanya, yang bagi minum, yang bawanya pula orang yang disuruh membawanya. Itu satu juga. Dia tak jual, dia tak beli, tapi disuruh orang lain bawa. Dan orang yang menjualnya, orang yang membelinya, semua sekali itu terlibat. Dan orang yang memakan harganya. Ini lagi bahaya ni. Dia tak buat apa, dia invest duit. Dia invest, maka dia pun makanlah harganya. Lepas tu kita ada kedai, sewakan kedai untuk jual arak. Kita jual, kita beli rendah, kita tak ada jual arak. Sebab itulah orang Islam dia kena hati-hati. Jangan tak apalah, sewakan saja, untung. Sebab apa? Sewa mahal. Jual apa? Jual arak. Itu satu hal. Jangan kita tak apa dia. Kita kena tahu juga. Kita hak milik itu harta kita. Dia sewa sahaja. Kan? Jadi kita berhak. Jadi kita ada hak untuk menentukan siapa yang nak. Macam kita lah tuan rumah kan, sewa rumah. Kita ada peraturan kan. Saya nak penyewa rumah perempuan saja. Sukati kita lah kan. Kenapa perempuan? Sukatilah saya, rumah saya. Saya nak yang perempuan saja. Saya nak penyewa rumah ini berkahwin sahaja. Kita punya pasal lah. Sebab rumah kita. Jadi kita tahu siapa. Tuan-tuan kan, dalam dululah belajar kan, kena rumah sewa. Tuan rumah ni airline, rumah sewa sebagainya, disebutkan kat situ ciri-cirinya. Perempuan sahaja, 10 orang sahaja, semua. Maknanya kita berhak menentukan siapa yang menyewa. Jadi kalau lah rumah kedai kita pun berhak lah. Ini nak jual apa ni? Sayur, jalan. Nak apa? Bengkel, jalan. Nak jual arak? No. Tahulah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, siapa yang minum arak, meminum benda-benda yang memabukkan, Allah Ta'ala tiada menerima sembahyangnya 40 hari. Jika ia taubat kepada Allah, maka Allah akan terima taubatnya. Maka siapa yang minum 2 kali benda yang memabukkan, Allah Ta'ala tiada menerima 80 hari. Jika ia bertaubat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Demikianlah seterusnya. Wallahu alam, tuan-tuan. Jadi inilah macam ceritanya ialah arak ini ibu maksiat. Ibu maksiat. Bila minum arak dia jadi apa? Jadi asas kepada maksiat yang lain. Allah sebutkan dalam Al-Quran, arak mula dahulu. Innamal khamru wal maisir. Dimulakan arak baru judi. Makna arak ini sangat-sangat bahaya. Memang kita perlu ambil perhatian. Perhatian apa dia? Bantras dia arak ni. Kan? Wallahu alam, tuan-tuan. Cukup sekali itu insya-Allah. Cukuplah 40 minit dah. Ya, mudah-mudahan sedikit apa yang kita baca hari ini saya tolong sampaikan menjadi peringatan kepada kita, dan kita memang insya-Allah tidak akan terlibat, tetapi dia ada di keliling kita. Arak kita tak terlibat, tak beli, tak jual, tak minum, tetapi ada di keliling kita. Tuan-tuan pergi supermarket, tidak ada satu supermarket yang tidak menjual arak melainkan Maidin. Tak ada supermarket yang tak jual arak kat Malaysia ni kecuali Maidin. Kalau pergi hotel besar-besar 5 bintang ke atas, buka peti sejuk, ada arak.
Masa itu kalau tuan-tuan nak minum siapa pun tak tahu. Ya. Saya masuk, ya Allah, ada arak. Ada arak, ada Bible. Ada arak dua tu je. Al-Quran, ada kiblat. Itu pun salah. Tengok-tengok pergi bilik ni ke sana. Minggu depan pergi bilik sana, ke sana pula. Ustaz, kita sembahyang arah mana ni ustaz? Kiblat pun salah. Tuah tu. Sejadah kena minta. Tak ada, kami tak provide sejadah, kurang asam tu. Kenalah bawa sejadah sendiri. Jadi tuan-tuan, di mana kan? Ini tak sampai kita sajalah kongsi. Jadi tuan-tuan hati Allah sekian, mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadikan satu panduan pada kita dan pertemuan kita hari ini Allah berkati insya-Allah. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah, yang lemah diri saya sendiri. Aku li qauli hadza fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzu billahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zuqina minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan maqbula ya muqallibal qulub sabbin qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.